Rakan-rakan di depan ini? Kenal. Oke, apakah ciri-ciri yang boleh pelajar gambarkan berdasarkan gambaran kawan kamu nih yang di depan? Apa ciri-ciri? Bagi saya, dia seorang yang berpakaian kemas dan rambut pendek. Oke, menurut Jezril, pelajar ini seorang yang berpakaian kemas, berambut pendek. Lagi? Pelajar bisa bukan cuma berpakaian kemas dan rambut pendek, dia juga bersih dan bertanggung jawab. Seorang yang bersih dan bertanggung jawab. Betulkah dia ini bersih dan bertanggung jawab? Iya. Betul lah kan. Boleh lihat dari segi penampilan. Lagi pula pelajar ini ialah ketua kelas. Lagi ada pendapat lain? Ada. Ada. Dia juga merupakan seorang ketua kelas yang baik hati dan sangat rajin belajar. Oke, seorang yang Baik hati dan sangat rajin belajar. baik hati dan rajin belajar. Mesti dia suka membantu dan dia seorang rajin belajar. Oke, itu yang kamu lihat secara luaran. Oke, coba pelajar pikirkan apakah kesan ciri terhadap akademik. Kan dia seorang yang bertanggung jawab, seorang yang rajin belajar, seorang yang kemas. Apakah kesan ciri-ciri tersebut dalam akademik? Pikirkan. Pada pendapat saya, pelajar ini akan cemerlang dalam akademik. Oke, dari segi akademik, menurut siapa ini? Si Dina. Dia akan cemerlang. Akademik pelajar ini akan cemerlang. Lagi? Pelajar tersebut juga boleh lulus dalam pemeriksaan. Oke, pelajar lulus dalam pemeriksaan. Maksudnya kalau dia lulus pemeriksaan, secara tidak langsung akademik juga akan cemerlang. Oke, siang kawan kita, panas diri kali. Oke, dipersilakan duduk. Oke, tadi kita sudah belajar tentang keluaran dan pelajar sudah nampak ciri-ciri secara mata kasar. Kemudian dalamannya pula kita pikirkan tentang kesan. Kesannya ialah tanggung jawab lulus pemeriksaan, tanggung jawab rajin belajar, dalam akademik cemerlang. Oke, satu lagi, gambarkan tentang suasana alat pandang ringan kita di sini. Suasana bilik ini. Macam mana? Bagi saya, bilik ini kemas dan sangat selesa untuk belajar. Bilik ini kemas, selesa. Betulkah kemas? Bolehlah kan, kemas, selesa belajar. Lagi? Terdapat banyak alatan yang memudahkan kerja. Terdapat peralatan, sepatutnya kita boleh guna peralatan nih. Television. Oke, kita ada penghawa dingin. Pendingin hawa, bukan penghawa dingin, pendingin hawa. Oke, apa kesan ciri-ciri ini terhadap proses pembelajaran? Bisa belajar kreatif. Ini bukan dari perhatian belajar karena ada Maksudnya ada kemudahan, selesa belajar, kan? Oke, ada lagi pendapat lain? Itu saja. Dari segi pembelajaran selesa, proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Itu yang kamu pikirkan. Secara luaran ada peralatan. Kesan daripada peralatan-peralatan suasana di sini, pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan selesa. Oke, jelas? Oke, sebenarnya apa yang cikgu nak terangkan di sini ialah seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Yaitu penulisan bahagian C. Penulisan bahagian C kita perbesarkan sepeda. Oke, jelas. Oke, bahagian C, ulasan berdasarkan bahan rangsangan. Selepas ini cikgu akan kaitkan apa yang kita sudah belajar sebentar tadi. Oke, ulasan bahagian bahan rangsangan dalam penulisan bahagian C. PT3 perlu pelajar kuasai. Ada beberapa perkara yang perlu pelajar kuasai untuk mendapatkan ulasan yang cemerlang. Oke, yang pertama menepati arahan soalan, mesti ikut arahan soalan.
Apa tindakan yang pertama? Benar. Betul, menepati arahan soalan. Yang kedua, mempunyai maklumat isi tersurat dan isi tersirat yang cukup. Oke. Yang ketiga, bahasa yang gramatis, ejaan dan tanda baca yang betul. Tanda baca betul lah, pelajar pahamkan. Ada nokta, ada koma, ejaan tidak boleh salah. Oke. Kemudian yang keempat, kosakata yang tepat dan sesuai. Kosakata maksudnya, siapa tahu apa itu kosakata? Tidak tahu? Atau baru hari ini dengar? Bagus, ada yang tahu. Pemilihan perkataan itu kosakata. Pemilihan kata mesti tepat. Oke. Yang kelima, bahasa yang bervariasi. Contohnya ada peribahasa, ada moto, ada kata-kata hikmat dan sebagainya. Supaya bahasa kamu itu berbagai. Tetapi untuk hari ini sebenarnya apa yang Cikgu nak katakan ialah bahagian dua. Mempunyai maklumat isi tersurat dan isi tersirat yang cukup. Apabila Cikgu periksa kamu punya kerja, Cikgu dapati bahagian isi tersurat, isi tersirat itu masih lagi lemah. Pelajar tidak tahu yang mana satu isi tersurat, mana satu isi tersirat. Jadi ada satu kaidah yang kita gunakan, yaitu dikenali sebagai kaidah tautan, lihat, dan pikir. Oke, tautan ini maksudnya hubungan, pertalian antara perkataan lihat dan pikir. Apa itu lihat, apa pula pikir? Oke, kita dengar, kita tengok, kita baca. Nah, kita lihat definisi lihat. Cikgu guna istilah lihat. Yang tadi kawan kamu lihat apa ciri-ciri, oke, secara luaran. Kemudian pikir. Yang kamu pikir tentang ciri, kesan daripada bertanggung jawab tadi kita panggil isi tersirat. Oke? Isi tersurat maksudnya apa yang kamu lihat. Belajar melihat bahan dan menyatakan perkara yang dilihat daripada bahan. Melihat bahan, nyatakan apa perkara yang kamu lihat. Kamu lihat kawan kamu nyatakan apa yang dikehendaki oleh arahan, ciri-ciri. Oke? Nah, yang kedua, pikir. Apa pula maksud pikir? Belajar memikirkan. Kamu akan pikirkan mungkin kesan baik, kesan buruk, faedah dan seumpamanya daripada apa yang belajar lihat macam tadi. Nah, Cikgu berikan satu ilustrasi. Dalam bahagian C nanti kamu akan diberikan satu bahan. Tidak tahu apa bahan yang diberi, mungkin gambar, mungkin carta, mungkin muka orang. Oke, mungkin sungai yang kotor dan sebagainya. Jadi Cikgu ambil satu bahan. Bahan ini ialah piramid makanan. Carta piramid makanan. Oke. Jadi kalau kita lihat bahan ini, yang di belakang jelas atau tidak? Jelas. Baik, kalau kita lihat bahan ini ialah piramid makanan. Kemudian piramid makanan ini dibagikan kepada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4. Ataupun dari bawah pun boleh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan. Boleh nampak yang jelaskan. Ada 4 pembahagian kumpulan makanan. Oke, kita lihat di bawah. Nasi, mie, roti bijirin lain dan produk bijirin dan ubi. Berapa hidangan? Bagus. 8 hingga 12 hidangan. Kamu nih bersuara macam yang baru. Baru bangun, tidak kuat suara. Oke. Baik, kumpulan yang kedua. Oke, sekarang nih Cikgu beri masa beberapa menit sahaja. Coba kita praktikkan. Tadi kaidah lihat, kaidah pikir. Pikirkan isi tersurat dan nyatakan isi tersirat. Pikirkan apa kesan makan buah-buahan contohnya. Oke? Ataupun piramid makanan. Yang kamu lihat di sini piramid makanan kan? Apa kebaikan piramid makanan? Itu apa? Oke? Jadi Cikgu beri beberapa menit, 1-2 menit boleh?
Boleh. Atau 1 menit, sekejap tuh. 1 menit. Nah, 1 menit. Oke. Baik, boleh bincang dengan kawan, cari satu isi tersurat dan isi tersirat. Kalau sudah siap, boleh bagi tahu cikgu. Bulan 3 sudah siap? Sudah. Bulan 4 sudah? Sudah. 3 sudah? Cepat juga kamu nih. Pintar-pintar. Sebab pintar. Kalau PT3 macam ini boleh dapat 15 mark atau kumpulan yang kedua, baris yang kedua? Sudah. Baris pertama yang depan sekali. Sudah. Ditahan. Baik. Kalau begitu, kita lihat yang dari belakang. Dari belakang, apakah isi tersurat yang kamu dapat? Isi tersuratnya saya nampak ialah belum lemak minyak, biskut dan garam diambil sedikit. Oke, lemak ambil sedikit. Iya. Oke, apa dia punya isi tersirat? Isi tersirat yang saya dapat sedikit adalah dia memudaratkan kesehatan. Contohnya kalau kita makan kita boleh dapat besi dalam darah kita. Yang lain boleh dengar? Tidak dengar. Cepat sedikit suara. Memudaratkan kesehatan. Memudaratkan kesehatan. Ialah kalau terlebih makan lemak, terlebih makan gula, ada kesan. Jadi kesan itu kita panggil isi tersirat. Oke? Oke, kumpulan yang ketiga, baris ketiga. Hasil perbincangan kumpulan kami bagi isi tersurat ialah kumpulan makanan yang diambil secara kuantiti yang berat ialah seperti roti, pijirin, dan nasi. Oke. Bagi isi tersirat pula roti, nasi, dan pijirin adalah kumpulan karbohidrat yang membawakan tenaga pada tubuh badan manusia dan berguna untuk kehidupan. Oke, bagus. Lengkap. Hidangan yang perlu diambil dengan kuantiti yang banyak. Kenapa? Karena membekalkan tenaga. Bagus. Nih kumpulan yang kedua, baris kedua. Oke, 4 kumpulan makanan yang perlu dipatuhi. Ialah di sini ada 4 kumpulan yang kita lihat, terdapat 4 kumpulan makanan. Kenapa? Apa kepentingan 4 kumpulan ini supaya tubuh badan seimbang, mendapat makanan yang seimbang. Oke, yang di depan. Terdapat sebuah piramid makanan. Kadang-kala itu tersirat itulah piramid makanan ini membantu kita untuk merancang pengambilan jenis makanan dan simpanan makanan yang sesuai, serta dia juga berperan sebagai panduan dalam penyediaan makanan yang sehat. Oke, dia berkata tentang piramid makanan. Ialah isi tersurat piramid makanan. Apa kepentingan piramid makanan? Sebagai panduan dalam pengambilan makanan supaya sukatan hidangan yang kita ambil setiap hari itu seimbang. Oke, jadi sila tepuk tangan untuk diri sendiri. Kenapa perlu tepuk tangan? Kita mendapat ilmu yang baik. Dapat, kamu sudah berjaya mencari isi
tersurat dan isi tersirat. Oke, kalau begini ya jawaban kamu akan dapat E dalam PM. Nah, seperti yang kita lihat inilah piramid makanan. Piramid makanan ada isi tersirat. Kesan piramid makanan tersebut. Oke, coba kita lihat. Nah, 4 kumpulan makanan. Isi tersirat perlu dipatuhi supaya badan mendapat sumber makanan yang seimbang. Yang ini kumpulan yang diambil banyak, nah, macam yang disebut tadi, Ya. kuantiti yang banyak, oke, diciri roti nasi. Isi tersiratnya ialah membekalkan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Oke. Jadi tautan lihat dan pikir. Apabila kamu sudah berjaya mencari isi tersurat, isi tersirat, kamu gabungkan supaya membentuk satu idea. Yang berwarna cetakan hitam piramid makanan itu isi tersurat. Kamu gabungkan dengan isi tersirat. Satu cara membantu kita. Nah, yang berwarna merah ini ialah isi tersirat. Boleh nampak yang di belakang? Boleh. Nah, jadi kamu cari isi tersurat, cari isi tersirat, gabungkan supaya membentuk satu ayat majmuk. Gunakan kata hubung seperti dan, kata pemberi ialah, kata penanda wacana yaitu selain itu supaya membentuk ayat yang lengkap. Oke? Baik. Contohnya idea yang kedua. Terdapat 4 kumpulan makanan yang perlu dipatuhi. Yang mana satu isi tersurat? 4 kumpulan makanan. Nah, bagus, yaitu 4 kumpulan makanan. Oke. Kemudian kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung supaya apa? Badan sumber makanan seimbang. Nah, begitu cara kita menggabungkan. Nah, jadi kalau kamu berjaya mencari isi tersurat, kamu lihat sahaja bahan, catat. Kamu pikirkan, biasanya apa yang kamu pikir itu sama ada pesan